sulam bedak. Okey Aisyah dan semua. Sebelum tu Cik Man nak bagi satu gambaran supaya kita buka minda. Sebab kadang-kadang bila benda-benda yang moden ataupun benda yang berkaitan kecantikan ni, ada sekelompok manusia kata, haram, 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 neraka, neraka kan. Sampai orang takut untuk cantik dan seumpamanya. Baik, ada satu hadis yang Cik Man nak kongsikan, hadis sahih, menceritakan tentang Allah. Dan juga kita faham daripada hadis ini sebenarnya kecantikan itu boleh ataupun tidak. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik, sesungguhnya Allah itu indah dan sukakan keindahan. Jadi kalau Allah itu sendiri sudah indah, kemudian sukakan keindahan, bermakna keindahan itu dan kecantikan itu asal hukumnya adalah harus. Harus dekat sini bermakna boleh, bukanlah wajib, bermakna boleh. Tetapi boleh itu mestilah bertepatan ataupun selari dengan syarat. Jadi salah satu benda-benda yang moden ataupun benda-benda yang baru muncul di zaman teknologi yang mungkin tak ada pada zaman dulu. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman Salafus Soleh, zaman Imam Syafi'i, tak pernah dengar orang buat sulam bedak. Pernah kau orang dengar Sayyidatina Aisyah ataupun Ummu Salamah buat sulam bedak dengan orang lain? Tak pernah dengar dalam mana-mana buku sejarah pun. Jadi benda yang baru yang tak ada pada zaman Nabi, adakah hukumnya haram? Tak semestinya. Kalau berkenaan dengan keduniaan, ulama ada bagi satu kaedah. Kaedah dia al-aslu fil asya' an-nafi'ah al-ibahah. Itu bahasa Arab. Maksudnya asal bagi sesuatu perkara yang mendatangkan manfaat, maka hukum asalnya adalah harus. Jadi kita tak boleh nak cepat sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Nanti orang menyangka bahawa Islam ni agama yang sempit. Sebab ini berkenaan dengan keduniaan. Tapi kenalah ada dia punya kayu ukur ataupun dia punya syarat-syarat. Antara syarat yang pertama yang menjadikan sulam bedak ini boleh ialah tidak memudaratkan diri kita. Dalam Quran pun ada sebut, janganlah engkau campakkan diri engkau ke arah kebinasaan. Kemudian dalam hadis sahih Nabi sebut, la darar wala dirar. Janganlah kamu mencelakakan diri. Maksudnya tidak ada kemudaratan dan sebarang kemudaratan mesti dihapuskan. Jadi bahan-bahan yang ada dalam sulam bedak tu tak boleh bahan-bahan yang merosakkan kulit ataupun merosakkan kesihatan. Racun tikus ke contohnya, ataupun sheltok ke, ataupun bahan-bahan yang boleh bila sekali pakai je dah memang kau dah tak ada dalam dunia ni dah. Baik, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan-bahan tersebut tidak boleh dibuat daripada najis. Sebenarnya macam ni, kalau kau yakin benda tu tak ada masalah, tak najis, okeylah. Cuma bila mengkaji itu memang goodbye. Kau tak payah pakai produk tu. Cuma kita ni biasanya kalau beli produk ada tanda cop halal contohnya, kita terus yakin. Jadi tak payah kita nak risau lagi, sebenarnya ada ke tak, sebenarnya ada ke tak, padahal dah halal lah tu. Kita tak faham tulisan Jawi. Okey, baik. Jadi maknanya bila dah nampak ada perkataan halal tu, terus yakin. Kalau kau tetap tak yakin tu, tak, itu masalah peribadi kau. Baik. Yang ketiganya, sulam bedak ini janganlah menghalang air untuk. Maknanya dia tak boleh bersifat cat ataupun liquid paper. Dia mesti bersifat macam, kan mak kita gaul ikan dengan cili apa semua, dengan kunyit apa semua tu kan. Kemudian bila dah basuh tangan tu kan masih ada merah-merah tu kan. Yang tu dia tak menambah lapisan baru tu, dia dah masuk dalam zat, anggota badan. Maka yang ni boleh kalau sifat macam ni. Maka sulam bedak tu dia kasih putih tapi sudah masuk di bawah lapisan kulit, dia tak berada di luar. Maka kalau ada ambil air semayang, dia takkan jadi cendol kat situ. Dia tetap air mutlak jernih macam air biasa yang keluar daripada paip tersebut. Dan syarat yang keempat yang paling penting, sulam bedak tidak boleh mengubah ataupun tadlis, iaitu menipu dan mengubah jati diri dan identiti anda. Kalau anda seorang Aminah, maka jangan tukar anda menjadi Winona Ryder ataupun Scarlett Johansson, Black Widow. Cik Man memang suka tengok Avengers, minta ada lah yang episod yang ke-10. Ya Allah, bestnya. Okey, jadi itu sepintas lalu tentang ciri-ciri ataupun kayu ukur, syarat-syarat yang membolehkan sulam bedak yang menjadi kegemaran korang. Okey, ada penanya tanya di DM, Cik Man, sama tak sulam bedak ini dengan tattoo? Baik, sebelum kita nak letakkan hukum, kita mesti tahu hakikat. Dan sebelum kita nak buat perbezaan ataupun nak comparekan dengan yang lain, kita mesti ada definisi bagi setiap perkara-perkara yang kita nak buat perbezaan. Sebab setiap benda sudah pasti hukumnya berbeza dengan benda lain yang kita nak compare. Apakah itu sulam bedak? Orang pun dah tahu, dah ada video dan Cik Man dah terangkan sedikit sebanyak. Dan mungkin korang ada info tambahan daripada Al-Fadhil, Ustaz YouTube dan juga Ustaz Google. Baik, dan tattoo juga Cik Man yakin korang ada info. Apa perbezaan? Perbezaan yang paling ketara antara tattoo dengan sulam bedak ialah sulam bedak bersifat sementara dan tattoo bersifat kekal. Kecuali sekarang ni adalah yang
Ada jenis t-shirt yang macam tattoo tu, yang tu baju, ataupun yang jenis stiker-stiker tu, yang tu sementara saja. Baik, bila bersifat kekal, dan Nabi pun ada sanggah di dalam hadis sahih riwayat Bukhari tentang tattoo ini, iaitu la'anallahu washimat wal mustawshimat. Allah melaknat perempuan yang buat tattoo dan perempuan yang diminta untuk dibuatkan tattoo kepadanya. Faham ke tidak tu? Maka tattoo sudah jelas ada dalil yang mahram. Walaupun kesamaannya antara tattoo dengan sulam bedak, kedua-duanya untuk kecantikan, tetapi ini perbezaan yang asas, tattoo bersifat kekal. Baik, yang kedua, sebilangan orang yang nak buat tattoo, tujuannya mungkin ada beberapa tujuan. Yang pertamanya untuk kecantikan, dan ada kumpulan-kumpulan yang buat tattoo untuk ritual ataupun untuk ibadah-ibadah, untuk penyembahan-penyembahan, untuk menunjukkan mereka ini adalah kumpulan-kumpulan yang tertentu yang mungkin yang melakukan kejahatan dan seumpamanya. Contoh, maka ini antara faktor yang membantu kepada pengharaman tattoo. Sedangkan sulam bedak ni dia lebih kepada perempuan-perempuan, acik-acik ni kadang nak pergi majlis-majlis. Jarang kita tengok kalau misal kata Yakuza nak buat sulam bedak, ataupun jenis gangster nak bawa sulam bedak tu, memang jarang kan. So sulam bedak ni lebih kepada kecantikan biasa yang tidak melampaui batas. Bukanlah Cik Man nak perjuangkan sulam bedak ni, tapi dah orang tanya sulam bedak ni sama ke tidak dengan tattoo, maka hukumnya tak. Cuma dari segi menghalang air tu, sebab tattoo dengan sulam bedak ni dia dah masuk bawah lapisan kulit. Sebab tu korang tengok, kalau masa zaman jahiliah dulu, ataupun orang masa zaman dia tak tahu hukum, dia bertatu, kemudian bila dia dah kembali kepada fitrah ataupun nak berhijrah contohnya, tatu dekat muka dia tu orang selalu tanya, kena buang ke tidak? Ni dekat muka ni. Kalau dekat badan okey lagi, dekat muka ya Allah punya seksa nak buang, maka dekat situ tak perlu buang, sebab dia tidak menghalang air, dia berada di bawah lapisan kulit. Ataupun tatu ni jenis yang dia mencetak, dia bukan tambah satu lapisan baru. Jadi Cik Man ulang balik, tatu tidak sama dengan sulam bedak. Okey, kemudian ada juga soalan daripada netizen, ataupun soalan kadang-kadang tu bila kita menyenggah tu semua tu, adalah orang tanya sementara dia jumpa kita. Assalamualaikum, nama saya Waiza. Saya nak tanya, kenapa sulam bedak tu harus? Kalau aku kata haram kan kau meroyan. Baik, tu yang Cik Man nak ulang balik. Yang tadi tu, segmen yang tadi tu, boleh sulam bedak ini dengan syarat. Maknanya sulam bedak ni boleh jadi haram tak? Boleh, kalau langgar syarat yang tadi. So kita nak kena ulang baik anak murid, iaitu dia harus kerana tidak mengubah jati diri kita secara kekal ataupun secara total. Daripada muka yang ni, sebelum pakai sulam bedak, waktu lepas pakai sulam bedak, orang kampung memang kenal yang kau tu yang asal. Tapi kalau dah tak kenal, kau dah boleh lari daripada hutang, kata saya ada hutang beribu ni, nak buat sulam bedak lah. Yang tu tak boleh. Itu penipuan yang sangat ekstrim. Maka sebab tu hukumnya harus. Kemudian Cik Man kes ulang balik waktu yang segmen pertama tadi, kau pergi mana? Pergi toilet ke apa? Iaitu yang keduanya tidak dibuat daripada bahan yang najis, kemudian tidak memudaratkan. So perkara-perkara inilah yang menyebabkan sulam bedak harus. Tapi benda yang paling asas lagi, sebenarnya Islam ini agama yang relax, yang chill, yang santai, bukan cepat haramkan semua benda. Dan Islam itu memang sukakan benda yang elok, benda yang kecantikan, benda yang indah-indah. Kalau tak pakai sulam bedak, kau rasa kau keluar je orang tak dapat ambil beruk ke orang ni bini kau. Maknanya kenalah buat sikit-sikit rawatan. Dan banyak sebenarnya konsep-konsep mengubah anggota badan kita ini yang dihukumkan sebagai harus kalau alasannya untuk rawatan, ataupun yang dah kahwin itu untuk suami. Berhias untuk suami, pahala dia ada kait untuk pahala. Yang dah kahwin aja, yang single tak masuk topik. Tapi jangan riak, nanti Allah tarik nikmat single kau kahwin. Baik, jadi itulah sedikit sebanyak yang Cik Man boleh huraikan tentang apakah hukum dengan tattoo, apakah hukumnya sama dengan tattoo, dan kenapa sulam bedak harus. Baik Cik Man, kita masih lagi dalam topik yang sama, iaitu tentang sulam bedak. Okey, kemudian ada soalan-soalan yang lain juga daripada netizen, iaitu berkenaan dengan Cik Man, macam mana nak hilangkan sulam bedak? Senang aja, hilang kepala kau. Baik, kalau nak hilang kepala kau mati pula kan. Baik, asalnya kalau tak buat langsung itu lagi bagus, sebab Allah telah menjadikan manusia itu memang sudah cantik. Memang sakit hati yang dengar soalan Cik Man ni kan, jawapan Cik Man ni kan. Tapi kita orang ni tak boleh nak berias ataupun tak boleh nak berbedak-bedak. Baik, sebelum tu Cik Man nak kaitkan, bagi orang yang mungkin dia agak tegas dengan sulam bedak ini, ataupun menganggap benda ni mungkin haram besar ke dan seumpamanya, korang perasan tak masa zaman mak-mak kita ataupun nenek-nenek kita kan ada jenis yang bedak
dalam 4 segi tu kan, bedak-bedak buku, ada gambar amoy Cina dekat situ. Sebenarnya konsep sulam bedak sama aja dengan konsep tu berhias pada zaman dulu. Cuma sebelum ada teknologi yang ada guna jarum-jarum apa semua bagai ni, dulu tu kita main tepek-tepek aja dengan bedak-bedak serbuk, kemudian mungkin dengan krim-krim sikit. Sama juga dengan sulam bedak, iaitu meletakkan sesuatu dengan tujuan untuk berhias ataupun untuk bersolek supaya menampakkan kita punya muka ini sentiasa bertenaga. Cuma beza dia masalah alat. Sulam bedak ni dia menggunakan jarum-jarum mini. Dia bukan jarum peniti tu besar sangat, bukan berlubang muka kau. Dia jarum-jarum yang sangat-sangat halus untuk memasukkan bedak itu ke dalam liang-liang kulit. Dan mungkin ada orang yang menimbulkan soal, adakah itu mudarat? Mudarat ada beberapa kategori lah. Mudarat yang memang confirm dekat situ merosakkan. Yang keduanya mudarat ataupun kesakitan yang sedikit yang tidak menyeksakan, maka tidak ada masalah di situ. Walaupun sebenarnya tak dapat dinafikan, Cik Man tidak dapat menafikan, dan kita semua tak dapat menafikan kalau dalam Islam itu, dalam satu hukum-hukum fiqh itu memang ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, dan kita saling meraihkan antara satu sama lain, sebab mereka pun ada sebab-sebab ataupun punca-punca yang tersendiri untuk mengharamkan sesuatu, termasuk sulam bedak. Jadi sekarang ni kita pun dah faham konsep sulam bedak dengan konsep pakai bedak zaman mak nenek kita dulu tu sama sahaja, cuma mungkin dari segi alat. Maka alat itu tidak sekali-kali menjadikan sebab pengharaman kepada sulam bedak, kerana yang nak ditengok ialah objektif. Kalau tujuan sulam bedak ini untuk menampakkan kecantikan kepada lelaki-lelaki ajnabi. Ajnabi ni korang pernah dengar tak? Ajnabi ni bahasa Arab. Ajnabi ni maknanya lelaki-lelaki yang luar, selain daripada mahram, selain daripada lelaki yang sepatutnya kita boleh tunjukkan kecantikan. Seorang perempuan, dia boleh tunjukkan kecantikan itu kepada siapa? Kepada bapa dia, kepada adik-beradik lelaki dia. Tak ada masalah nafsu syahwat dekat situ. Dan yang paling penting sekali untuk suaminya. Maka ini kita panggil sebagai mahram. Tapi cuma suami itu bukan mahram lah. Suami itu ajnabi sebenarnya, tapi ajnabi yang kita boleh buat macam mahram. Sebab apa? Sebab sudah ada ikatan. Apa ikatannya? Aku terima nikahnya, RM50 hutang. Selagi tak bercerai, maka itulah lelaki yang menjadi pintu syurga kepada engkau. Maka isteri yang buat sulam bedak dengan tujuan untuk berhias untuk suami, maka hukum ni sangat-sangat dituntut. Bahkan bila suami perintahkan, lagi wajib. Cumanya jangan melanggar kayu ukur ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan. Contohnya kalau suami kata, yang tolong buat sulam bedak yang, tapi mesti keluar darah-darah, lepas tu tukar, yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh walaupun arahan suami, sebab arahan suami sudah bertentangan dengan arahan Tuhan. Apa dia arahan Tuhan? Jangan mudaratkan diri kau, kemudian jangan ubah total. Sebab tu Nabi ada sebut dalam hadis, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah kamu taat kepada makhluk. Tengok seseorang itu tidak boleh taat kepada makhluk. Anak-anak tidak boleh taat kepada ibu bapa. Kenapa tak wajib taat, Ustaz? Bukan anak derhaka. Kalau mak bapak suruh buat maksiat. Isteri tak boleh taat kepada, seronok lah isteri-isteri dengar hadis ni. Kau jangan salah parking Tak boleh taat pada suami Tak boleh taat pada suami kalau suami suruh buat benda yang boleh memudaratkan diri. Contohnya ada rawatan sulam bedak yang memudaratkan diri secara total, yang melampaui batas, maka isteri tak wajib taat, sebab benda itu sudah melanggar syarat-syarat yang tadi. Jadi maknanya bila soalan berbalik kepada soalan netizen tadi, macam mana nak hilangkan sulam bedak, sebenarnya sulam bedak ni dia bersifat sementara. Dia bukan macam tattoo. Kalau korang buat tattoo yang Cik Man terangkan sebelum ni tadi tu, dia bersifat kekal. Sulam bedak bersifat sementara, lebih kurang macam beberapa jam ataupun dalam 2-3 hari, maka muka engkau lepas 3 hari tu kembali seperti biasa, langsui rampung. Okey, jadi tak ada masalah kat situ. Mungkin korang boleh basuh, mungkin korang boleh apa, sebab doktor-doktor yang buat rawatan ni akan pesan pada kita, lepas buat sulam bedak itu, lepas cucuk jarum itu, jangan mandi ataupun jangan letak air selama 6 jam. Contohnya lah, itu mungkin mengikut syarat-syarat ataupun kaedah-kaedah ataupun konsep-konsep rawatan sulam bedak. Jadi itu tak ada masalah sebenarnya. Kalau korang nak hilangkan tu tak masalah. Kalau korang tak hilangkan pun tak ada masalah, berikutan dengan syarat-syarat sulam bedak tadi, tidak menghalang air ataupun tidak menambahkan lapisan-lapisan baru di atas kulit. Cuma Cik Man nak pesan sekali lagi, kadang-kadang kita kena berpesan juga, walaupun benda tu sudah berulang kali, tujuan korang buat sulam bedak ni
janganlah tujuan untuk semata-mata kecantikan, tapi letaklah tujuan yang mulia, iaitu untuk mengelakkan muka kita daripada kusam. Sebab Islam tidak menggalakkan manusia itu mempersembahkan dirinya di kalangan masyarakat sampai mendatangkan fitnah. Seorang perempuan bila dia keluar daripada rumah dia, muka dia macam tu, akhirnya masyarakat akan tanya, lelaki kau tak jaga ke? Kau dah kahwin ke tak? Tak berguna betul laki kau. Duit lagi kau beli kat mana? So itu sebenarnya elakkan fitnah. Tapi bila dibenarkan, jangan pula niat kita untuk start, saya nak buat sulam bedak ni supaya saya boleh goda ataupun menarik perhatian lelaki-lelaki yang lain. Yang tu tak boleh. Sebab dalam hadis bab-bab niat ni Nabi ada sebut, hadis sahih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Mungkin ada dua orang tu dia buat sulam bedak, satu dapat dosa, satu dapat pahala. Kenapa saya buat sulam bedak dapat dosa? Sebab kau buat sulam bedak untuk menggoda dan menarik perhatian, untuk attract lelaki-lelaki luar sana ajnabi yang bukan mahram. Yang ni pula dapat pahala sebab dia buat sulam bedak untuk menarik perhatian suami ataupun taat pada arahan suami supaya ada rasa cinta. Dia tak payah pakai minyak ragu ataupun tak payahlah pakai minyak pengasih kan, gali-gali cari mayat seumpamanya. Sulam bedak yang bersifat biasa, keduniaan, tidak memudaratkan, tidak ada khurafat, tidak ada unsur syirik, maka dibenarkan, bahkan dapat pahala. Okey, ada netizen tanya juga, ini cantik juga soalan lah. Sebab selalunya yang tanya Cik Iman ni ada dua kategori, satu yang minta ilmu, satu yang minta kaki. Jadi soalan-soalan ni separa-separa lah kan. Jadi soalan ni pada lelaki juga. Kita nak tanya, niat kau untuk buat sulam bedak tu untuk apa? Cik Iman, saya rasa saya nak persembahkan muka saya ni macam perempuan. Tu tak boleh. Sebab Nabi larang lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. La'ana Rasulullah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa birijal. Nabi melaknat, la'ana. Cik Man kalau baca hadis dalam bahasa Arab pun, kalau Cik Man tak terjemahkan pun korang boleh faham. La'ana Rasulullah, kan korang selalu sebut dalam komen lahanat semua tu kan. So maknanya la'ana tu bahasa Arab, kita pun banyak ambil daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. So tak ada masalah. So apa maksud hadis itu? Nabi melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Baik, penyerupaan ini ada banyak. Ada passion yang lelaki perempuan kongsi bersama. Contohnya macam jam. Ada passion perempuan aja, lelaki tak. Baju kurung moden. Pernah nampak imam dua masjid engkau pakai baju kurung moden waktu solat tarawih? Dia tak pernah nampak kan? Maka itu untuk perempuan. Kalau imam pakai solat tarawih pakai baju kurung moden, maka hukumnya haram. Sulam bedak ni mungkin dia boleh berkongsi. Orang kata apa? Unisex unisex maknanya lelaki dan perempuan. Baik, maknanya lelaki boleh pakai, perempuan pun boleh pakai. Sebab lelaki nak berbedak, perempuan pun boleh berbedak. Mungkin bedak lelaki tu janganlah setebal bedak perempuan. Dan niat lelaki yang nak merawat ataupun nak pakai benda-benda kecantikan ataupun solekan ini tidak boleh niat untuk menyerupai perempuan. Maksudnya persembahan luar kau lelaki, tapi niat yang menentukan dosa pahala.